mau curi lah. Saudara dah ambil dah sekeping. Orang tengah berjalan baru pandang je dah tembak. Apa ni? Oh, macam orang muda dah. Kita. Banyak kes juga dengan tu. Cikgu lagi ya? Tak bapak-bapak. Kalau India. Belum. Si Beni sampai. Mana tahu? Hah? Kita benar. Ikutkan yang dalam surat tu 88 sini kan. Kurang lah. Berapa? Jumlah orang. Semua sekali. Saya bayar sekali setahun lah. Belum. Waalaikumsalam Cik Tania. Nama Adi Rabi. Nama silakan sila masuk. Ya. Iya. Bani.
Kita boleh dari sekarang. Pada tahun hadapan berapa bayaran pula? Adakah jumlah package tu yang ini selain daripada bayaran yang pertama ni, yang berapa yang saya kena bayar hari ni? RM1,402 satu. Yang kedua, adakah di sekolah ini mereka akan terima beasiswa? Satu bulan RM40. Jadi di sini mereka tidak akan terima macam beasiswa kecil persekutuan. Adakah mereka ini akan itu saja. Jadi tak ada beasiswa lain akan dimohon oleh kami swasta. Ini jumlahnya sebanyak Semoga Mami Karin ni tak cukup mampu bang. Encik Rozali Nordin, Pengerusi Lembaga Pengelola Kolej Siasat Melaka. Lembaga Pengelola Kolej Siasat Melaka, Encik Gun Swi Kam, Pengurus Akademik merangkap pemangku pengetua, Puan Mazwin binti Omar, Penolong Pengurus Hal Ehwal Pelajar, Puan Siti Nur binti Hasan, Pengurus Bahagian Pentadbiran, para ibu bapa dan para pelajar tingkatan 1 Kolej Siasat bagi sesi 2005-2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan. Saya Alif Adam bin Zulkifli, selaku Ketua Pelajar Kolej Siasat, ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar kerana berjaya menempatkan diri sebagai 63 yang terpilih antara 4,000 permohonan pada peringkat awal. Bersama-sama saya sebagai pengerusi majlis hari ini ialah Saudari Nur Emilia Elena binti Cik Kamarudin selaku Ketua Pelajar Perempuan. Tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Rozali bin Nordin, Pengerusi Lembaga Pengelola Kolej Siasat Melaka untuk memberikan ucapan adu-aduan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pengurusi majlis, Alif, Alia, Yang Berusaha, Encik Gun, staf Kolej Yayasan Saad, para ibu bapa yang dihormati dan pelajar-pelajar sekalian, dan anak-anak yang datang atau cucu-cucu yang ada. Kita harus bersyukur pada hari ini bahawa kita dapat berada di Dewan ini dalam satu perjumpaan yang begitu bermakna, lebih lagi kepada para ibu bapa, penjaga dan juga pelajar-pelajar baru. Kita juga harus bersyukur kerana kita terselamat daripada bencana seperti tsunamis. Hanya kita berdoa bahawa yang menghadapi malapetaka yang baru-baru ini dapat menjalankan kehidupan mereka seperti biasa. Baik. Dan kita juga turut berdoa agar ini dapat keredaan dan keberkatan Allah. Semoga anak-anak kita yang masuk ke KYS dapat mula mara ke hadapan segala kejayaan yang ada di sekeliling mereka, di samping menangani segala rintangan, kekangan dan cabaran yang dihadapi. Kita berdoa agar segala masalah yang perlu diatasi oleh anak-anak kita ini bukanlah terwujud oleh mereka, oleh kelemahan mereka, diri mereka sendiri, atau oleh kita, para ibu bapa dan juga pihak sekolah. Saya juga suka mengambil kesempatan ini menyampaikan salam yang berbahagia Tan Sri Halim Saad serta ahli-ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Saad serta juga ahli-ahli lembaga pengurus KYSM. Kami mengucap setinggi-tinggi tahniah kepada pelajar yang telah dipilih masuk ke tingkatan 1 kolej ini. Pelajar yang telah dengan kuat semangat dan dengan gigih dan tabah hati melalui satu proses pemilihan yang begitu komprehensif, yang begitu rapi, begitu ketat dan mencabar. Kami yakin kejayaan anak-anak kita ini adalah suatu permulaan kepada berbagai-bagai kejayaan dan kecermelangan yang boleh diraih dan dipungut oleh mereka pernah melalui liku-liku perjalanan jauh dalam kehidupan mereka yang bermula dengan merentasi proses pendidikan dan latihan
yang berkualiti yang dihidangi oleh kolej ini. Dengan itu kami merasa bersahati mempersilakan anak-anak sekalian yang dipilih masuk pintu gerbang pusat cemerlang pendidikan dan latihan ini yang akan bermain peranan yang amat bermakna untuk anak-anak sekalian maka membawa impak yang amat berkesan terhadap masa depan anak anda dan pada hemat saya bukan saja masa depan anak-anak pelajar ini pada masa depan mereka tapi juga pada anak-anak mereka dan cucu cicit mereka kelak. Kerana kalau kita perhatikan dari segi sejarah bahawa apabila kita masukkan pelajar yang pandai ini ke dalam lebih lagi daripada mereka yang kurang berada atau daripada kampung-kampung masuk ke sekolah seperti ini, sekolah pelaksanaan penuh dan sebagainya, impak yang positif yang dihasilkan adalah begitu luas, begitu kental. Pelajar sekalian, perkara yang pertama yang anda harus tahu masuk ke sekolah ini, first thing you must know adalah visi dan misi sekolah ini. Sama ada ini telah diterangkan belum, saya tidak tahu, tapi saya harap ini akan diterangkan, iaitu harapan kita melalui sekolah ini ialah kita ingin melahirkan generasi masa depan, pemimpin-pemimpin yang berkaliber dalam berbagai bidang, captains of industry, entrepreneurs dan sebagainya. Itu kita punya misi, dan maka merupakan misi sekolah ini untuk kita membantu pelajar yang masuk sekolah ini mencapai kejayaan yang begitu tinggi. Kita anggap anda yang masuk sekolah ini as the next generation of leaders of the country, world class leaders. Itu perkara yang pertama yang harus tahu mengapa masuk sekolah ini. Dan untuk mencapai visi ini, kita telah mengatur beberapa strategi, dan ini juga akan diterangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui program orientasi kolej ini. Dan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar sekalian termaklum, strategi yang penting di antara strategi yang kami ada ialah pemilihan pelajar untuk tingkatan 1.
Maksudnya strategi-strategi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkaliber masa depan bermula dengan strategi pemilihan pelajar. Sebab kita nak menentukan bahawa yang masuk sini adalah benar-benar yang berkualiti. Maka dengan demikian, cabaran kita ialah telah kita dapat pelajar yang mempunyai potensi untuk maju. Cabaran pada kami ialah proses. Proses yang dijalankan di sekolah ini haruslah proses yang berkualiti. Maka bottom line-nya pada kami, dan dengan bantuan dan kerjasama ibu bapa, ialah produk atau output yang kita dapat lahirkan melalui proses, end result-nya ialah output yang atau produk yang berkualiti. Jadi proses pemilihan, tuan-tuan dan perempuan sendiri, pelajar sendiri dah tahu. Maksudnya kita bukan hanya pandang dari segi quality akademik saja. Ya, kita tengok dari segi berbagai-bagai segi. Overall kita tengok dari segi package-nya, total package. Jadi pelajar yang kita pilih ini adalah pelajar yang pandai, straight A student, bukan saja boleh mendapat keputusan baik dalam UPSR, tapi juga mendapat keputusan baik dalam ujian kami sendiri yang dibuat oleh kolej sendiri. Dan kita tengok juga dari segi kebolehan mereka di luar bilik darjah, dia punya co-curriculum, kita tengok dia punya track record. Maka yang kita cari ialah pelajar yang betul-betul mempunyai leadership potential, ada bakat kepimpinan, good team player, dan pelajar yang mempunyai visi yang tinggi, pelajar yang mau berjaya, mendapat kejayaan yang paling tinggi, mau menjadi pemimpin. Jadi kita tengok dari segi all round education. Itu dia produk yang kita cari pada awal-awal lagi. Jadi perkara yang kedua yang pelajar harus tahu, perkara yang pertama ialah visi dan misi sekolah ini. Perkara yang kedua ialah label yang kita nak letakkan kepada pelajar. Apa label kita? Bukan label Selcom ke, bukan. Ya. Apa label? Datuk ke, Tan Sri ya? Kan? Ya. Labelnya ialah we're going to call you, kita akan panggil awak A grade scholar. Daripada awal-awal lagi kita bagi awak label A grade.
Kalau kita pergi ke sekolah-sekolah yang terpilih di United Kingdom umpamanya, macam Millfield ke, Winchester ke, Harrow ke, Epsom ke, sekolah-sekolah macam ni, dia sekolah-sekolah berasrama penuh, pelajar terpilih. Kita ada sekelumpulan pelajar di sana yang dia pakai jubah setiap hari. Dia pergi kelas pakai jubah. Ini adalah sekolah-sekolah pelajar yang terbaik yang diberi beasiswa. Pelajar lain pakai biasa, pakai kot, pakai tie biasa, macam kita pakai ni. Tapi yang pelajar yang terpilih ni dia pakai jubah, menunjukkan dia tu scholar, pelajar yang dapat scholarship. Tapi di sekolah ini semua kita bagi scholarship, semuanya scholar, dan oleh kerana dia terpilih, dia semua A grade scholar. Memang pelajar yang pintar, all-rounder. Apa dia maknanya A grade? Semua pelajar di sekolah ini kita bagi A grade. Apa dia maknanya A grade ni? Adakah maknanya keputusan peperiksaan bagus? Adakah kita dapat champion dalam debate, champion rugby umpamanya, atau netball, atau kita boleh mengadakan orkestra tour, main orkestra yang begitu baik? Adakah makna dia boleh dapat beasiswa, the best beasiswa dalam negara ini, dan terus mendapat masuk ke universiti yang terbaik luar negeri? Adakah makna sahsiah yang cemerlang, pemimpin yang berkaliber? Ini terpulang pada masing-masing. Nak kaitkan A grade tu dengan apa? Semua yang saya sebut tu boleh capai, dan pelajar di sekolah ini telah capai atau sedang capai. Kalau ikut yang bahagia Tan Sri Halim, dia panggil ini number one. You must be number one. Sebab pada dia, kita semua tahu first man on the moon. First man on the moon, kita tahu nama. Siapa the second man on the moon, tak tahu. So kita hanya pandang yang nombor satu saja. Senang, falsafah, kita ikut falsafah itu senang. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang dianggap oleh kita di sini sebagai kejayaan yang sebenarnya coalition, apakah kejayaan yang sebenarnya? What is the real success of the school? Mungkin tuan-tuan fikir the real success of the school ialah keputusan peperiksaan PMR dan SPM. Memang kita sebut selalu kenaan dengan itu, tapi itu tidak dianggap sebagai the real success of this college. Tidak. Pada Tan Sri dan juga kepada lembaga pembinaan amanah dan juga lembaga pengurus di sini,
The real success ialah kejayaan pelajar sekolah ini, kemampuan pelajar sekolah ini memenangi beasiswa yang terbaik dan mendapat masuk ke universiti yang terbaik, lebih lagi universiti ke luar negeri, bukanlah universiti di dalam yang terbaik, dan seterusnya berjaya dalam karier masing-masing. Jadi keputusan tu hanya tiket diperlukan untuk mendapat beasiswa. Tapi kita ukur kejayaan kita di sini dari segi beasiswa yang boleh diperoleh dan mendapat pergi ke universiti, melanjut pelajaran ke universiti dan seterusnya berjaya dalam kerjaya masing-masing. Jadi peperiksaan itu ialah short term. Long termnya yang kita pentingkan ialah career progression pelajar yang keluar daripada college ini. Result keputusan peperiksaan memang merupakan the norm, normanya. It is expected. Sama seperti mana kita nak masuk Harvard and Yale ataupun Oxford, Cambridge. Orang di sana di tempat ini dia tak soal dari segi keputusan peperiksaan. Itu dianggap sudah ada. Jadi kita tengok kita punya kepintaran pemikiran kita, our mental capacity kita punya akademia. Jadi kalau dengan demikian kita punya harapan sini, maka kita akan anggap di sekolah ini perkara yang penting termasuklah bukan saja keputusan peperiksaan, termasuklah grooming, bangunan sasiah, personality development, leadership training. Sebab itu tuan-tuan akan tahu bahawa kita akan hantar pelajar kita ke OBS, outbound school dan sebagainya. Communication skill penting, especially dalam penguasaan bahasa English proficiency penting. Sebab tu aktiviti seperti perdebatan, debate akan merupakan aktiviti yang penting di sekolah ini. Dan kita juga mementingkan general knowledge. Bukan saja setakat textbook knowledge. Maksudnya pelajar yang masuk sini bukan saja belajar untuk PMR atau untuk SPM. Kalau awak dah pandai, awak boleh mencapai berbagai-bagai knowledge yang ada dalam dunia ni, tidak hanya terhad kepada KBSM, Sukatan Pelajaran KBSM. So, seperti mana tuan-tuan dapat perhatikan sini ialah apa yang kita nak memupukkan di sini, kita melahirkan di sini adalah satu package yang sempurna, insan yang sempurna, total package. Bukan saja pelajar yang boleh dapat 10A dalam SPM. Itu sekolah-sekolah lain pun boleh buat. Sekolah-sekolah berasrama penuh yang lain boleh buat.
There's no problem. Itu tak ada susah. Ya, tak susah itu. Jadi pelajar yang kita latih di sini adalah pelajar yang di mana dia self management dia kuat. Dia boleh jaga diri dia dengan baik sempurna. Dia self propel. Maksudnya tak perlu kita guna rotan, tak perlu kena marah selalu. Ya, disciplinary action tak perlu. Dia tahu. Self-discipline penting. Dan dia juga faham bahawa knowledge is power. Jadi apakah masalahnya apabila kita bagi awak A grade daripada mula ni? Pada hari ni kita bagi awak A grade. Apakah masalahnya? Mungkin sama dengan masalah kita anggap Amerika sebagai world power. Salah guna mungkin. Alright. Satu masalah yang saya dapat fikirkan ialah apabila kita bagi awak A grade ni, awak fikir kepala awak dah besar. Awak lupa. Forget your roots. Awak lupa nak berterima kasih. Dan awak mula mikirkan ini hak awak berada di sini. You are born to be in this school. Kita perhatikan ada budak-budak sini macam tu. Dia berlagak begitu. No. Masalah yang kita bagi A grade ni, SE, berbagai-bagai sudut. Maksudnya all round. A grade ni bukan saja akademik, seperti saya katakan tadi. Your personality, your discipline dan sebagainya. Masalahnya ialah for the next 5 years, 5 tahun ke depan ni, you have to keep on earning that A grade all the time. Sama macam awak dah bekerja kuat nak dapat dipilih masuk ke sekolah ni. Perjuangannya terus. And then nak kita maintain A grade tu all the time. Kita tak boleh turun ke B. Dari segi pelajaran kita tak boleh turun ke B. A all the time. Dan perangai kita pun tak boleh turun ke B. Tapi ada juga kita jumpa pelajar sekolah ni turun ke D. Ya. Kalau ada pelajar di sini yang turun ke B, sama ada kita suruh dia keluar ataupun bila sampai ke peringkat ambil SPM, dia jadi private student, private candidate, tak dianggap sebagai candidate sekolah ni. Sebab kita tak nak kita punya nama tu jatuh. Jadi merupakan satu tanggungjawab bersama nak menjaga nama baik sekolah ni. Di samping menjaga nama baik diri sendiri dan juga menjaga nama baik ibu bapa. I'm quite sure para ibu bapa pun tak suka dipanggil oleh sekolah untuk berbincang kerana masalah anak tak ada disiplin ataupun malas atau not doing well dalam pelajaran.
Kita akan buat kalau ada keadaan sedemikian. Dan kita hendak juga selepas at the end of the study di sini 5 tahun SPM, awak jadi A grade scholar. Awak terus A grade scholar, maka dengan demikian awak pasti dipilih untuk mendapat beasiswa dan dapat melanjut pelajaran ke luar negeri, ke top universities. Dan kalau boleh, of course kita nak, memang kita nak dalam SPM, result SPM straight A's, of course. And then kita punya sasiah kita A, personality kita A, communication skill kita A, track record kita A, pasal kita aktif dalam berbagai-bagai co-curriculum. Maka apabila kita menghadapi interview untuk beasiswa, memang kita nombor 1, maka harus dipilih, pasti dipilih. Kalau ikut kami, kemauan kami, you should keep this A all your life sampai mati. Terus tak ada turning back. Jadi kalau kita ikut konsep ini, kalau kita betul-betul menghayati konsep yang saya sebut tadi, you will find that apabila pelajar ini sampai ke Form 5, dia dah mula keluar daripada SPM mode. Dia dah keluar daripada SPM mode. Wahalnya pelajar lain, sekolah lain, masih lagi dalam SPM mode. That makes you different. That membezakan awak dengan pelajar lain. Maka dengan demikian, apabila awak pergi untuk pemilihan beasiswa sebagainya, awak terserlah. Nampak your star is shining, terus dipilih. Di mana berlaku baru-baru ini sebelum SPM, ya adik? Sebelum SPM kan, berapa orang? 7 orang, 10 orang pelajar kita interview oleh Bank Negara, beasiswa Bank Negara. 10 semua dipilih. Jadi kalau dalam keadaan itu, saya bercakap ni, apa dia budayanya? Budaya yang kita pupuk di sini apa dia? Budayanya ialah culture of excellence. Culture of excellence. Maksudnya dalam apa-apa yang kita buat, kita nak buat yang terbaik, yang tercemerlang. Dan selepas itu kita nak meningkatkan lagi kecemerlangan itu. Jadi all the time, kalau kita nak main rugby, kita mesti champion. Kalau kita nak terlibat dalam orkestra, maka kita perlu jadi orkestra yang terbaik di negara ini. Kalau kita nak main netball, you must be champion team netball, bukan saja main. Dan mesti ada peningkatan. Mesti selalu
pastikan kejayaan itu berterusan. Saya juga ingin ambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucap selamat datang kepada para ibu bapa dan penjaga. Dan juga kita nak terima tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli keluarga KYSM. Welcome to the fraternity. You have no choice. Now you are part and parcel of KYSM. If you don't want, then you take your kid back home. Dalam bahasa halusnya kita kata welcome to the fraternity. Kalau dalam bahasa kasarnya, welcome to the madhouse called KYSM. What makes a school good? And therefore, pelajarnya berjaya. Biasanya dengan siapa pun kita boleh cakap, sama dia pendidik atau dia bukan, dia tahu. Satu daripadanya ialah fasiliti sekolah. Lebih-lebih fasiliti yang canggih. Keduanya, kita cakap kenaan dengan quality guru. Guru yang pendidik-pendidik yang berkualiti. Ketiganya, mungkin kita akan cakap kenaan dengan corporate culture-nya. Budaya yang dipupuk dalam sekolah itu. Jenis budayanya. Iaitu yang berkaitan dengan pengurusan, quality pengurusan. Kadang-kadangnya kita bercakap dengan perkara ini terlalu banyak, sehingga kita lupa atau kita tak soal kenaan dengan the role of parents dalam pendidikan. Tapi di sekolah ini, it has been proven, telah terbukti bahawa kejayaan yang kita dapat capai begitu tinggi dan banyak dalam masa yang begitu singkat. Sekolah ini hanya 10 tahun. Tapi kejayaan yang kita telah capai tidak boleh dicapai kalau kita tidak dapat kerjasama dan sokongan ibu. The parents dan penjaga pelajar sekolah ini telah main peranan yang begitu penting. So kita nak keadaan ini berterusan. Sinergi yang kita perolehi daripada teamwork ini hendaklah berterusan. A win-win situation. Maksudnya kita di sini akan bekerja kuat untuk menentukan kemajuan pelajar. Tapi maka dengan demikian kita dapat menang, kita dapat kejayaan. Tapi kalau parent juga main peranan yang penting, parent pun untung mendapat anak-anak yang berjaya, mendapat anak-anak yang boleh mendapat beasiswa dan boleh masuk universiti yang terbaik. So it's a win-win situation. Maka tak susah kita nak mendapat kerjasama dan sokongan daripada ibu. Because kita tahu, kita sedar bahawa untuk mencapai kejayaan yang begitu baik, the teamwork harus dipupuk
antara ibu bapa, guru-guru, cikgu-cikgu dan juga pelajar. These are the three main players yang penting. Three main players yang penting dalam sekolah. Jadi kita punya mindset di sekolah ini ialah pada mula lagi the support dengan cooperation daripada ibu bapa amat diperlukan. Jadi saya nak highlight beberapa perkara di sini yang berkaitan dengan itu, dan saya nak lebih fokus dan tujukan kepada para ibu bapa. Walaupun pada mulai hari ini kita ada orientasi untuk pelajar, tapi pada hemat saya dah beritahu pihak pengurus sekolah ini bahawa student orientation, orientasi pelajar bermula pada hari pertama dia lapor dan berterusan selama 5 tahun. Walaupun kita ada program orientasi untuk tingkatan 1 selama beberapa minggu, tapi sebenarnya orientasi untuk pelajar ini ialah for the next 5 years. Sebabnya pelajar ni masih lagi budak-budak, nak diperingatkan over and over again. Perkara yang kita tegaskan perlu kita revisit selalu. Kalau tidak dia lupa, kalau tidak dia leka, dia senang masuk kepada comfort zone, dia terlupa, dia seronok. Nak diperingatkan selalu. Mungkin sebab itu Kementerian Pendidikan dia telah menentukan bahawa tiap-tiap sekolah di negara ini mesti ada assembly setiap minggu. Ya. Nah, perkara yang pertama saya nak sebutkan di sini ialah konsep child-centeredness education. Pendidikan yang berpusat kepada kepentingan pelajar. Ini adalah satu konsep, satu mindset yang penting di sekolah ini. Kita pegang teguh kepada konsep ini. Maksudnya kita anggap pelajar di sini sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. Keperluan dia berbeza, perangai dia berbeza, harapan dia mungkin berbeza juga, idaman dia mungkin berbeza. Dia tak sama. So kita tidak akan anggap pelajar ini sebagai satu kelompok begitu saja, mass. Tidak, dia berlainan. Jadi dia ada dia punya keperluan sendiri, dia ada dia punya kekuatan dia sendiri, dia ada dia punya kelemahan sendiri. Dan di sekolah ini bukan teacher-centeredness education. Walaupun guru penting, quality guru penting, tapi bukan teacher-centeredness education. Maksudnya segala pendidikan dijalankan di sini, proses pendidikan dan latihan bukan menumpu kepada kepentingan cikgu, tapi ditumpu kepada keperluan pelajar. Dan dengan demikian kita perlu menentukan bahawa
every child counts sekolah ini. Sebab itu tuan-tuan dapat faham mengapa sekolah ini kita hanya ada 300 pelajar saja. Areanya di sini ialah berapa seti? How many acres? 131 acres. Besar. Kita boleh masuk beribu budak sekolah dalam kawasan ni, dalam kampus ni. Star, Sekolah Tengku Rahman, among the biggest residential school, government residential school, 50 acre. Itu pun dah kira besar. Pelajarnya situ lebih kurang 800-900. One time 700. Ya. Sini begitu besar, begitu luas kawasannya. Space-nya begitu banyak, 300 saja. Kita tak mau lebih. Sebab kita nak child-centeredness education, nak pastikan. Maka dengan demikian, nisbah guru di sini ialah hanya satu tiap-tiap 20 budak satu guru. 1:20. Maka tiap-tiap kelas tidak melebihi 20 orang pelajar. Jadi dengan demikian kita dapat memastikan quality teaching. Guru dapat menumpu perhatian lebih, fokus lebih pada para pelajar. Dan dengan demikian juga kita dapat menentukan individual planning pelajar. Sebab itu akan diterangkan oleh cikgu berkenaan dengan OII. Kita ada ujian OII sebagainya dan ujian yang lain untuk mengenal pasti inclination pelajar terhadap suatu career yang mungkin dia nak ikut selepas dia keluar daripada sekolah ini. Career inclination-nya. Maka dengan demikian dia dapat membuat persediaan mulai sekarang. Career planning-nya dimulakan daripada bangku sekolah lagi. Kalau dia jadi doktor, dia boleh buat persediaan mulai sekarang. Dia tak tunggu selepas dia keluar, selepas dia masuk universiti baru dia buat persediaan. Tidak. Sebab kita tahu, umpamanya kalau dia jadi doktor, dia nak beasiswa untuk buat medicine. Pemilihan kelak, dia akan cari kandidat yang betul-betul mempunyai kebolehan, ada mempunyai potensi membuat medicine.